Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, PTPR hari ini kita teruskan dengan perbincangan latihan dalam buku teks. Buku kerja. So, yang dapat join hanya 6 orang buat masa ini. 7 orang. Harap mereka akan bertambah jumlahnya. Sekarang dah 6 orang balik. Okey. Kalau kita tengok ada yang pakai nama Shwita ni siapa? Narmata. Adik Shwita siapa? Saya Narmata. Adik nama. Okey. Sebab saya save kakak kamu punya nombor. Sama nombor kan? Ya, cikgu. Okey. Okey, so kita teruskan perbincangan latihan dalam buku kerja muka surat 44 hingga 51. So, saya rasa 44 ni pun kita belum bincang. Ini awal hari tu. Dalam bab nisbah trigonometri. Dalam nisbah trigonometri, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Itu yang saya gunakan. Okey, ini sisi bertentangan, kita gunakan huruf T. Hypotenuse, kita gunakan huruf H. Sisi bersebelahan, kita gunakan S. So, formula dia ialah saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Sama ada kamu nak buat macam ni, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey. Okey. So, kalau kita lihat di sini, nampak yang saya conteng ni nampak Yang saya conteng guna pen merah nampak Kelas? Nampak Okey, sebab saya perlukan respon daripada kamu sebab kelas yang lepas saya ada gunakan tapi tak berjaya, kurang berjaya. Okey, so kenal pasti sisi AB bagi setiap rajah yang berikut. Okey, soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Satu orang boleh cuba jawab. Apakah dia? Sisi bertentangan, hipotenus ataupun sisi yang bersebelahan? AB ni, panjang AB ni. Siapa-siapa pun boleh volunteer jawab. Hipotenus, cikgu. Hipotenus. Siapa tu? Siapa yang jawab tu? Dineshwar. Okay, thank you Dineshwar. Okay, hypotenuse. Okay, B. Tamil ada Tamil? Tak ada Ravindran. B dah ada jawapan dah. Sisi bertentangan Okay, C apa Ravindran? Okay, so C ialah sisi yang bersebelahan. Okay, so kamu semak jawapan kamu Kalau ada salah, kamu buatlah pembetulan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey, so kita pergi pada soalan 2. Soalan 2, tentukan nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, so sin X dia dah bagi dekat sini. Okey, sin X ni macam dia punya contoh lah. So ingat sin, seperti yang saya ajar, yang saya gunakan, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Ataupun kamu boleh gunakan bahasa Inggeris. Pulang pada apa yang kamu belajar lah. Okey, bila kita gunakan X, so hipotenuse dia ialah sama. Hipotenuse di sini, ni X untuk X. So ini ialah sisi yang bertentangan. So ini ialah sisi yang bersebelahan. Okey, sebab itu bila T ialah AD, nampak AD. H, hypotenuse ialah AB. Okey, AB, hypotenuse. Saya gunakan huruf short form, senang. Okey, S di sini ialah panjang ni B ke D. Dia mesti segitiga tu bersudut tegak. Okey. Dan hypotenuse dia AB. So, T dia ialah AD untuk tangent X. Dan dia punya sisi yang bersebelahan ialah BD. So, kalau ada soalan, boleh tanya terus. Kalau tak jelas ke apa, beritahu. So, kita boleh ubah. Mungkin Google Meet lebih baik. Pulang. Okay, InsyaAllah hari ni kita cuba dulu.
Okey, so bila kita pergi kepada Y, okey, Y ni dah ubah dah. So dia punya hypotenuse ialah AC. So ini ialah sisi dia yang bertentangan. So ini ialah sisi dia yang bersebelahan. Dah dia ubah lah. Okey, tapi formula masih sama. Okey, ini ialah TH, ini ialah SH, ini ialah TS. Okey. So kita ambil saja pada gambar ni kita akan dapat lah. Okey, T ialah apa? CD. So CD bahagi dengan AC. Okey. So CD bahagi dengan AC. Okey, cos Y. Macam dengar lagu je dalam ni. Cos Y, S ialah AD. So AD bahagi dengan AC. Tangent Y, T per S. So T ialah CD bahagi dengan S ialah AD. Okey, soalan nombor 3. Ni tangent Y CD bahagi dengan AD. Okey, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Kenal pasti sisi bagi segitiga berikut. Kenal pasti sisi. Okey, AC ni ialah hypotenuse. Okey, ini ialah hypotenuse. So kita tengok theta kita di sini. So kita akan pergi ke depan. Ini sebelah dia. Sebelah dia dua. Satu BC, satu lagi AC. So satu AC ni dah tak boleh ambil lah. Sebab AC ni dah jadi hypotenuse. So ini kita punya S. So ini kita punya T. Ingat setiap sudut dia ada sebelah dia. Ini sebelah. Kalau sebelah dah ada satu, satu lagi hypotenuse. So mula-mula kita akan kena hypotenuse. Tak kisahlah macam mana rupa bentuk tu. Sudut yang kita nak buat. Okey, mula-mula kita tengok sebelah dia. Dan kita ada hypotenuse. Okey? Dia mesti macam tu punya. Sebelah dan satu lagi ialah hypotenuse. Sebelah dan satu lagi ialah hypotenuse. Iaitu pada garisan sudut. Tak kisahlah macam mana bentuk sudut tersebut. Janji segitiga itu mesti bersudut tegak. Okey? Ini maksud saya. Kalau kita ada sudut, pasti sebelah dia mesti ada satu ialah hypotenuse. Bila sebelah dia satu dah ada hypotenuse, sebelah satu lagi automatik ialah S. So yang satu lagi ialah T. Itu cara paling mudah. Selain daripada menggunakan anak panah yang saya gunakan ni. Okey, so kita teruskan soalan dia. So AB ialah sisi yang bertentangan dan BC ialah sisi yang bersebelahan. Okey, sisi yang bersebelahan. Kita pergi pada soalan seterusnya, 3B. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak, padankan cos theta dan tangent theta kepada nisbah trigonometri yang betul. Sama juga, saya cakap tadi kan. Okay, mula-mula kita kenal hypotenuse. So ini ialah theta kita. Muncung dia. So satu dah H. So automatik satu lagi ialah S. Dan satu lagi sisi ni ialah T. Ini kalau tak nak guna anak panah lah. Okey, so cos ialah saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. So S kita ialah R. So R bahagi dengan hypotenuse ialah Q. Okey, tangent theta T ialah P. So P bahagi dengan R. Betul Okey, itu dia punya jawapan. R per Q, P per R. Okey, kalau ada soalan tak sempat salin ke apa, bagi tahu jangan diam. Sebab saya tak nampak kamu. Lain kali kamu boleh on mic. InsyaAllah saya akan cuba buat dual display next time. Sekarang saya hanya pakai satu skrin sahaja. Okey, soalan nombor 4. Susun nilai trigonometri bagi setiap yang berikut. Okey, so kita dah belajar sebelum ini. Definisi dia. Bila cos itu nilai dia bertambah. Okay, nilai dia nilai trigonometri dia bertambah ataupun berkurang. Okey. Kalau sin, apa nilai dia? Kalau tangent makin bertambah, nilai dia makin besar. Okey. Sekarang dia nak turun susun tertib menaik bagi cos. Ingat cos sifar ialah
1. Kalau kamu mesti ingatlah, cos sifar ialah 1. So, cos ni nilai dia makin bertambah, dia makin kurang, dia makin jauh daripada 1. Okay, bila dia nak buat tertib menaik, so yang paling besar di sini, yang paling kecil ialah cos yang besar lah. Cos nilai dia makin bertambah, nilai dia makin menghampiri sifar. Okay, sebab dia kata tertib menaik kan. So, kita akan mula daripada kecil kepada besar. Kecil kepada besar. So, kita cari yang paling kecil. Kemudian, ini yang pertama. So, ini yang kedua. Ini cos. So, ini yang ketiga. Okay, so kita susun. Okay, cos 64. Yang kedua, cos 34. Yang ketiga, cos 6 darjah. So, nilai yang paling besar ialah cos 6 darjah. Kalau kita bandingkan. So, kalau kamu tekan kalkulator pun, kamu boleh tengok. Cos 64 ialah 0.43. Cos 6 darjah ialah 0.99. Dia makin menghampiri nilai 1. Okey? Dia lagi kecil cos itu, dia dah menghampiri nilai 1. Sebab cos sifar darjah sama dengan 1. Dia berbeza dengan sin. Dia kalau sin, sifar darjah, nilai dia sifar. Okey? Okey, tangent pula. Okey, tangent mudah saja. Makin bertambah nilai tangent, makin bertambah nilai sudut. Okey. So, sudut naik. So, nilai tangent pun naik. Nilai sudut bertambah, nilai tangent pun bertambah. Sekarang dia suruh tertib menurun. So, kita cari yang paling besar. So, ialah sudut yang paling besar lah. So, kita akan mulakan dengan tangent 60 darjah yang pertama. Yang kedua, tangent 51 darjah. Dan yang paling kecil ialah tangent 14 darjah. Boleh? Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 5. Cari nilai sin theta ataupun sinus. Cikgu, suara cikgu sekat-sekat je. Suara sekat-sekat. Teruk sangatlah sekat dia. Suara tersekat-sekat. Tu saya tak dengar sangat apa cikgu cakap. Kenapa sebab line kot. Mungkin masalah Telegram lah ni. Yalah, suara kamu pun dengar sekat-sekat. Dia tak clear. Tapi yalah. Mungkin line internet. So masih lagi tersekat-sekat sebab kalau kita rekod memang tak ada masalah lah, suara tu dengar. Masih lagi tersekat-sekat. Mungkin capaian internet saya pun kurang baik. Okey, saya cuba tengok suara, kualiti suara. Saya start rekod suara 3A 2 Julai. Okey, tapi nampak yang saya tulis So, kalau tak faham juga, nanti beritahulah. Terpaksa pula saya rekod suara dekat tempat lain nanti. InsyaAllah, kita cuba. Okey, so saya harap paparan yang saya tulis tu boleh membantu kamu lah. Mungkin suara saya kurang membantu. Mungkin line internet yang kurang ataupun masalah Telegram, saya tak pasti. Sampai kita mencuba. Okey. So, kalau masa saya guna Google Meet, suara saya ada tak tersekat-sekat? Yang siapa yang pernah join Google Meet sebelum ini? Tak ingat? Okay. Tak apa nanti kamu respon boleh WhatsApp Okey, so kita akan bermula dengan hypotenuse H. Okey, theta ada di sini tengok bentuk ni ini theta, muncung dia di situ. So H automatik, satu lagi ialah S dan sisi lagi satu ialah T. Okey, so ini theta, ini H, S, T. Okey. So seterusnya
kita akan lihat apabila kita diminta untuk mencari nilai sin. Okey, sin ialah T per H. Okey. So T dia ialah 2.4. H dia ialah 4 cm. So 2.4 per 4. So nilai dia sama dengan 0.6. So kamu boleh kecilkan pecahan. Atau kalau boleh dapat jawapan dalam perpuluhan, boleh. Tinggalkan jawapan dalam perpuluhan. Okey. So tak ada yang salah. Kalau kamu buat 2/4 bahagi dengan 4, kalau gunakan pecahan pun boleh. Kalau pecahan 3/5. Dua-dua ni boleh diterima. Kedua-dua ni boleh diterima. Okey, untuk soalan B, sama juga T per H. Okey, so T dia ialah 12 per dengan 15. Okey, so dikecilkan menjadi 0.8. Okey, soalan nombor 6, soalan 5C. Okey, so kita ada masalah di sini, kita tiada hypotenuse. So sini 12, so sini 12. So sini menjadi 24. So kita akan cari hypotenuse menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so AD yang kita nak cari ini adalah hypotenuse. Bila yang kita nak cari ini adalah hypotenuse, so setengah ni kita akan tambah. So 24 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2, kita selesaikan. So kita akan dapat 26 di sini. Okey, 26. So segitiga bersudut tegak. Ingat, ini ialah hypotenuse. Automatik yang sebelah sini ialah S. So ini ialah T. Okey, so sin ialah tentang bahagi dengan hypotenuse. Tentang bahagi dengan hypotenuse. Okey, so sin theta sama dengan 24 per 26. Okey, so kita dapat jawapan kita 12 per 13. So suara masih lagi tersekat-sekat. Pak Izzah. Ataupun sesiapa boleh komen suara. Ya. Sama juga. Suara cikgu masih tersekat. Suara cikgu masih tersekat-sekat lagi ke? Tak, cikgu. Ya, cikgu. Ya. Siapa yang dengar suara okey, jelas, komen. Saya cikgu, boleh dengar cikgu. Jelas. Okey. Kadang-kadang sebab lain. Tak apa, kita teruskan. Harap kamu boleh tengok jawapan. Baik hari ni kita lebih pada bincangkan jawapan. Okay, kamu salin jawapan, buat pembetulan. Itu yang lebih penting. Okay, tapi kalau masih tak clear, boleh bagi tahu saya personal. Jangan risau. Okey, kita pergi pada soalan nombor 6. 6 ialah cerita pasal cos, sinus ataupun cos. Cos ialah saya tak hafal kalau saya hafal. Sebelah bahagi dengan hypotenuse. So, kita tengok theta kita seperti biasa. Okey, yang paling panjang itu ialah hypotenuse. So, sebelah lagi satu ini ialah S. Yang depan yang tinggal ialah T. Kita pergi kepada theta yang kedua. Okey, sini ialah hypotenuse. Sebelah ini ialah S dan satu lagi sisi ialah T. Kita gunakan moncong theta tu. Dan dari situ kita kenal pasti hypotenuse. Lepas tu sebelah, lepas tu tentang. Okey, just kita ambil saja formula. S apa dia? H apa dia? So, jawapan dia ialah 18 per 30. So, ambil kalkulator, tekan saja. Kalau jawapan tu dapat perpuluhan lah. Pecahan lah. Okey? Katakanlah kita dapat pecahan tu dapat 0.3333. Atau dapat nombor yang panjang macam tu kan. So, kita tukar kepada pecahan. Okey? So, 18 per 30. Kalau kita tekan kalkulator biasa, kita bahagi 18 bahagi dengan 30. Kita dapat 0.6. Boleh, ni pun betul. Ini pun betul, tak ada masalah. Cuma kalau kita dapat banyak titik perpuluhan, nombor ini kita dapat banyak, so kita bagi jawapan dalam pecahan. Itu lebih selamat. Tapi yang ni dua-dua betul. Okey? Soalan B. Cos theta
sebelah dia 40, hipotenus dia 104. Kita ambil kalkulator, kita tekan 40 per dengan 104. So, kita akan dapat 5 per 13. That's it. Jangan pula kamu buat 5 per 13, kamu bahagi, kamu akan dapat poin yang panjang. So, kamu nak ambil mana satu, kamu dah tak tahu dah. Ni, kamu akan dapat macam ni. So, kamu tak tahu nak pakai yang mana. So, better yang ni, kita gunakan pecahan. Okey? Lebih baik kita gunakan pecahan dalam kes ini. Untuk soalan A, boleh guna dua-dua. Pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Kalau tak sempat salin, bagi tahu. Okey, sempat lah tu. Senyap je. Okey, soalan C. Kita diminta untuk mencari cos theta. So, yang kita tak ada ialah panjang ni, hypotenuse. So, sini ialah 12. So automatik sini ialah 6. So, hypotenuse yang kita nak cari. So, tambahlah. 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Okey, puncakan. Itu je. So, dapat 10. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan ni. WX. So, WX dapat 10 cm. So, tengok tadi moncong tadi, cikgu ajar tadi, kaedah moncong. Moncong ni. Ni H. Ni S. Satu lagi T. So, nak cari ni apa? Nilai cos. Sebelah bahagi dengan hipotenus. So, 6 bahagi dengan 10. Okey, jawapan tak boleh macam ni. Mesti dipermudahkan. Okey, so jawapan akhir dia ialah 3 per 5. Kalau dah terconteng ni 3 per 5. Okey, soalan nombor 7, cari tangent pula. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Tentu tak susah. Okey, tangent ialah tentang bahagi dengan bersebelahan. Okey, so kita mula dengan hipotenus. Okey, kita tengok muncung sudut. So, satu lagi ni ialah S. So, sini ialah T. Kita tengok hipotenus. Kita tengok muncung theta ni. So, sebelah sini ialah S. Satu lagi ini ialah T. Okey, T per S. So, T dia ialah 5. So, 5 bahagi dengan 12. 5 per 12. Okey, untuk soalan B. T dia ialah 3. S dia ialah 6. So, 3 per 6. Tekan kalkulator 3 per 6. So, akan dapat jawapan 1 per 2. Ataupun 0.5. Kedua-duanya pun boleh diterima. Okey, C. Kita mencari nilai tangent theta. So, yang tak ada dekat sini ialah panjang ini. PS. Okey. So, kita theta ni yang dia kecil ni. So, sini kita ada 4. Okey. So, kita nak dapatkan sini 4. So, sini total dia 8. So, PS. So, yang kita nak cari ni bukan hipotenus. So, tengah ni kita tolak lah. So, 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. So, puncakan. So, kita akan dapat sini 6 cm. Okey. So, dah dapat sini 6. Okey, tengok muncung theta. So, ini ialah hipotenus. Ini ialah sebelah. Ini ialah T. So, hipotenus tak guna soalan ni. Sebab tangent ialah T per S. So, T kita ialah 4. S kita ialah 6. So, 4 per 6. Okey, tak pasti. Kita ambil kalkulator. Kita tekan 4 per 6. So, kita akan dapat jawapan dia 2 per 3. Okey, kalau ada soalan, kalau saya terlalu laju ke apa ke, bagi tahu stop ni. Berhentikan saya. Jangan kamu diam je. Oh, 7 orang yang ada. Oh, Saktis pun tak ada keluar. Saktis Warren pun saya tak nampak. Tak ada.
Okey, tak apa. Siapa yang ada nanti komen kalau masalah nanti kita akan teruskan dengan Google Meet tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah dengan mikrofon saya boleh tukar. Saya rasa masalah line internet. Sama ada saya ataupun sebelah kamu. Okey, tak apa kita teruskan. Okey, kita pergi kepada seterusnya 5.13 Ini kelas yang lepas yang kita belajar iaitu kaitan antara sin, cos dengan tangent. Sin, cos dengan tangent. Okey. So, sin, cos dengan tangent. Okey, so dalam kelas yang lepas, kita dah tengok dah. Tangent theta, tak kisahlah tangent apa pun, ialah sin theta bahagi dengan cos theta. Ini kita dah belajar pada kelas yang lepas. Saya harap kamu dah follow lah. So, sekarang soalan ni ialah kita nak mencari tangent. So, kita gunakan tangent theta ialah sin theta bahagi dengan cos theta. So, kamu tak perlu salin dua-dua bahasa ni. Ini bahasa Inggeris. Kamu just ambil cos theta sahaja. Okey. So, bila kita nak cari cos theta, so tangent theta. Okey, nilai X ialah sifar 6/5 bahagi dengan 12/5. Okey. Sebab dia beritahu dekat sini, tangent theta sama dengan X. So, cari nilai X. So, 6/5 bahagi dengan cos theta 12/5. So, 6/5 bahagi dengan 12/5 tak boleh. So, kita tukar dia jadi pecahan. So, dia akan jadi 6/5 darab dengan salingan. So, dia akan jadi 5/12. So, 5 dengan 5 kita boleh cancel. 6 dengan 12 kita boleh cancel. So, jawapan kita akan dapat 1/2. Okey, 1/2. Okey, soalan B. Kita diminta untuk cari sin theta. Cos dah ada, tangent dah ada. So, yang pertama kita tulislah. Kalau kita belajar sebelum ini, tangent theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. So, kita nak cari sin. So, cos ni akan naik atas. So, sin theta sama dengan cos theta darab dengan tangent theta. Tak perlu salin dua-dua bahasa ni. Saya tak sempat nak padah ni. Okey. So, nilai sin theta, cos theta ialah 11/4. So, darab dengan 4 per punca 89. So, kita cancelkan 4 dengan 4. So, kita akan dapat jawapan dia 11 per punca kuasa 2, 89. 11 per punca kuasa 2, 89. Okey, soalan nombor 9. Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Antara berikut yang manakah mempunyai nilai sin X yang sama? So, kamu kena cubalah setiap soalan. Okey, soalan A, apa nilai dia? Soalan B, apa nilai dia? Soalan C, apa nilai dia? Soalan D, apa nilai dia? Tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Tak ada jalan mudah. Okey, sin ialah saya tak hafal tentang bahagi dengan hypotenuse. Okey, A ialah 15/17. B 3/5. Okey, mula-mula kita tengok yang ni dulu. Sin bagi ini ialah tentang 4/5. Sin X. Okey, so, soalan C ialah tentang dia ialah 8. So, 8/10. Kita kecilkan dapat 4/5. So, soalan D, dia nak confirmkan saja. Ialah 9/15. So, kalau kita kecilkan jadi 3/5. Okey. So, jawapan dia ialah C. Okey, segitiga C. Sebab sudut dia, sin X dia ialah 8/10. Kita kecilkan, kita dapat 4/5. Okey, so soalan nombor 10.
Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak JKL. JKL. Cari nilai bagi nisbah trigonometri bagi yang berikut. Okey, saya kata tadi kan ini hypotenuse. So ini theta kita, sudut kita. So ini H. So ini ialah S, ini ialah T. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. So yang pertama tangent. Tangent ialah T bahagi dengan S. So T bahagi dengan S. So 15/8. Yang kedua cos X. Cos ialah sebelah bahagi dengan hypotenuse. So 8/17. So mula-mula tu kita dah buat dah yang ini. Kalau kita tak buat yang ini, so bila kita nak cari jawapan, dia agak sukar. Sukar kepada kita untuk selesaikan. Yang hadir hari ini jangan lupa klik Google Form yang saya bagi tu untuk kehadiran. So kehadiran saya ambil daripada situ. Okey, cikgu. Okey. Belum ada lagi kehadiran penuh untuk 3A. Okey, soalan nombor 11, cari nilai X bagi setiap yang berikut. Okey. So dia dah bagi perkaitan, dia dah bagi nilai sin, cos ataupun tangent. Okey, so kita diminta untuk mencari nilai X. Okey, pada soalan. So mula-mula kita tengok hypotenuse. Okey, so kita dapat theta sini. So automatik ini ialah sebelah, so ini ialah tentang. Okey, so sin ialah T per H. Okey, T per H, so T kita ialah X. H kita ialah 26. So dia bagi dalam soalan 12/13. So kita gunakan kaedah darab silang. So kita akan dapat X sama dengan 12/13 darab dengan 26. So bila naik sini, dia akan darab dengan 26. So kita dapatlah jawapan di sini. X sama dengan 24. X sama dengan 24. Okey, soalan B. Sin theta sama dengan 4/5. Okey, sin theta sama dengan 4/5. Okey, ini hypotenuse. Jangan lupa buat setiap soalan supaya kita tak melakukan kesilapan. Kita mesti mula dengan ini. Mula-mula cari hypotenuse, tengok moncong ni, sudut, lepas tu yang satu lagi ni ialah S. Dah dapat dua-dua ni, so yang ketiga tu ialah T. Okey, sekarang kita nak gunakan T per dengan H. So ingat S sin ialah T bahagi dengan H. So T kita ialah 9.6. H kita ialah X. So kita samakan dengan maklumat yang diberi dalam soalan. Sebab dia gunakan sin. So 4/5. Okey. So bila gunakan kaedah darab silang, so X ni naik atas. Okey. So ni dua-dua ni akan turun bawah lah. Ini akan turun. 5 akan naik atas, 4 akan turun bawah. Dia akan tukar tempat. So dia akan jadi macam ni. X sama dengan X naik atas So kalau kita tulis biasalah so X akan ada sebelah sini lah. X akan berada dekat sebelah kiri. So yang ni semua 9.6 darab dengan 5 bahagi dengan 4. X ni naik atas. So X mesti duduk atas. Okey. So dia akan dapat macam ni lah. So X sama dengan 9.6 darab dengan 5/4. Kan kalkulator. So kita akan dapat X sama dengan 12 cm. Tinggalkan 12 pun boleh. Nak tulis 12 cm pun boleh. Tak ada masalah. Nilai X ada cm. Tak payah cm. Sorry. Tak perlu cm. Sebab apa? Dekat sini dia dah letak cm dah. Dekat soalan dia dah letak cm. So X cukup 12. Okey. Kalau dia tak letak cm dekat sini, baru dekat jawapan kita letak 12 cm. Bila dekat sini dia dah letak cm, so tak perlu letak cm lagi sekali. Okey, kita pergi pada soalan nombor 12. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Jika sin theta ialah 1/3, maka y ialah
Apa dia? Okey, hypotenuse. Moncong. So, ini ialah S. So, ini ialah T. Okey, sin theta. Sin ialah saya tak hafal. T per H. Okey. T per dengan H. So, T ialah Y. H ialah 12. 1 per 3. So, 1 per 3. Y sama dengan 1 per 3 darab dengan 12. Ni naik atas. Dia akan naik atas. Bila naik atas, dia jadi darab lah. So, kita akan dapat sama dengan 4. Y ialah 4 cm ataupun 4. Okey. Soalan nombor 13. Rajah 2 menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Jika sin theta ialah 12 per 13, cari nilai X. Okey. So, kalau kita tengok sini, sini ialah 18. So, kita akan dapat 36. So, sin, kita mula-mula tengok ini ialah hypotenuse, moncong. So, ini ialah X. So, bertentangan. Ingat bertentangan kita bukan 18. Bertentangan kita ialah 36. 18 tambah dengan 18. Okey, so yang kita nak cari ialah ni hypotenuse, nilai X ni. Okey, T per H sin theta. Okey. So T kita ialah 36 ataupun 18 tambah 18. H kita ialah X. So kita samakanlah, sin theta ialah sama dengan 12 per 13. So 36 per X sama dengan 12 per 13. So kita gunakan kaedah darab silang. Ni naik atas. So, ini akan tukar tempat lah. So, ini akan naik atas. So, sini 36. So, 36 darab 13 bahagi dengan 12. Okey, 36 darab 13 bahagi dengan 12. So, kita akan dapat jawapan dia 39. Okey, soalan nombor 14. Cari nilai X. Dia berikan cos theta. Hypotenuse. Okey, moncong. Okey, so ini ialah S, ini ialah T. So, cos ialah kalau saya hafal. So, sebelah bahagi dengan hypotenuse. Okey, so punca 5 per 4. Punca kuasa 2 bagi 5 per 4. Bahagi dengan X lah. Hypotenuse kan? Bahagi dengan X. So, sama dengan nilai ini. Cos ialah sebelah per hypotenuse. Sebelah ialah punca 5 per 4. Bahagi dengan 4. Itu dia macam ni, tak ada masalah. Okey. So, yang ni sama dengan nilai yang diberi dalam soalan, iaitu 1 per 4. So, kita samakan kedua-duanya. Okey. So, bila kita nak cari X, so kita akan buat kaedah darab silang. So, sini akan naik atas, ini turun bawah, tak ada masalah sebab 1 kan. So, ini darabkan saja. So, yang ini semua ni darabkan dengan 4. Okey, so kita akan dapat 4 ni, kita boleh cancel. So, jawapan dia tinggal punca kuasa 2 bagi 5. So, tak perlu permudahkan, biarkan jawapan macam tu je. Punca kuasa 2 bagi 5. Okey, soalan B. Okey, sama juga. Kita mulakan dengan H. Okey, moncong. Okey, ini S. Satu lagi ialah T. Saya hafal. Okey, so S ialah X per dengan 39. So, X per dengan 39. Maklumat yang dia beri dalam soalan, kita samakan. Okey. So, X per 39 sama dengan 12 per 13. So, di sini 1 saja naik sebab X dah ada kat atas. So, naik. Bila naik sini dah darab. So, 12 per 13 darab dengan 39. So, kita akan dapat kita akan dapat nilai X ialah 36.
Okey, X sama dengan 36. Okey, soalan nombor 15. Diberi sinus theta. Soalan nombor 15. Diberi sinus theta ialah 12/13. Cari nilai cos theta. So kita beri, tak kisah kita bina segitiga macam mana pun bentuk kamu. Terpulang, okay, saya bina segitiga macam ni. So ini ialah hipotenus saya, ini ialah sebelah saya, ini ialah T saya. So sin ialah saya tak hafal T per H. So T saya ialah 12, hipotenus saya ialah 13. Saya ambil dari sini lah. T saya ialah 12, H saya ialah 13. Okey. So kita gunakan teorem Pythagoras untuk mencari nilai nilai S sisi yang bersebelahan ini. Okey, so kita gunakan 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So kita akan dapat panjang ini. Yang satu lagi ni ialah 5. Ini S kebetulan dia punya sisi pun 5. Kita dapatlah ini 5, 12 dan pasangan dia 13. So mudahlah kita nak cari cos theta. Cos ialah sebelah bahagi dengan hipotenus. So sebelah dia ialah 5, hipotenus dia ialah 13. So 5/13. Okey, 5/13. Tujuh orang saja ada. So gagal lah. Misi menggunakan Telegram hari ni gagal lah bagi saya. Okey, nombor 16. Rajah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Jika cos theta ialah 0.8, cari nilai X. Cari nilai X. So yang pertama kita cari panjang ini AC. Okey, kita cari panjang AC. So AC kita dah ada sini 6, AE dah ada 6, so kita gunakan teorem Pythagoras di sini untuk mencari EC. So EC ialah punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. So kamu akan dapat EC sama dengan 4. Okey. Kita akan dapat EC sama dengan 4, so 6 tambah dengan 4 kita dapat 10 lah. So panjang AC kita dah dapat sini 10 cm. Okey, so kita boleh gunakan sekarang nilai yang diberi ialah cos theta. Okey, kalau kita tengok theta kita di sini, so hipotenus, so ini ialah sebelah, hipotenus kita ialah 10. Okey, hipotenus ini AC 10. Okey, so cos theta ialah sebelah bahagi dengan hipotenus. Sebelah kita ialah X. X per dengan 10 sama dengan 0.8. So senang lah. Naikkan saja 10, so dia akan darab lah. So 0.8 darab dengan 10. So dapatlah nilai X. Okey. So kita akan dapat X sama dengan 8. 8 cm. Okey. So X sama dengan 8. Okey, soalan 17. Cari nilai X bagi setiap yang berikut. Diberikan nilai tangent theta. Soalan ni diberikan tangent. Tangent ialah kalau saya hafal, saya tentu tak susah. So T bahagi dengan S. So ini ialah hipotenus, ini ialah S, ini ialah T. So T saya ialah 6, so 6 per S. Okey, so 6 per X sama dengan 12 per 15. So kita gunakan kaedah darab silang. So kita akan dapat, okey, X sama dengan 6 darab dengan 5 per 12. Bukan 15 ni, 5. 5 per 12. So kita dapatlah jawapan kita 2/5. Okey, 6 darab dengan 5 per 12. So kita akan dapat X sama dengan 2/5.
Okey, soalan B. Tangent theta sama dengan 2. Okey. So, hypotenuse moncong sini. So, ini ialah S, ini ialah T. So, tangent ialah T bahagi dengan S. Okey. So, T saya ialah X. Okey. Oh, tak perlu saya cuba tengok sini Dan buat jawapan. Okey. Buat. Okey. Okey, tak ganggulah. So, X per 5 sama dengan 2. Okey, dia beri soalan 2 kan. So, kita selesaikan ni. Ni 5 ni naik atas, jadi darab. So, 2 darab dengan 5, kita dapat 10. So, X sama dengan 10 cm. Okey, soalan nombor 18. Rajah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Diberi tangent theta ialah 5 per 12. Antara sudut berikut yang manakah adalah sama dengan nilai theta. So, kalau kita tengok segitiga kita, sini 3, 4. So, sini ialah 5. So, bila sini 5, sini 13. So, sini ialah 12. Okey. So, ini ialah hypotenuse. Dia cari nilai tangent. Tangent ialah tentang bahagi dengan sebelah. Tentang bahagi dengan sebelah. So, 5 per 12. So, jawapannya ialah A lah. Okay. Kalau B, tak boleh. Kalau B, tangent dia ialah 12 per 5. Kalau C, tangent dia ialah 3 per 4. Kalau D, tangent dia ialah 4 per 3. So, kita cari satu-satu. So, kita dapatlah jawapan dia A. Tangent dia ialah 5 per 12. Okey, soalan nombor 19. Rajah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Jika tangent theta ialah 0.75, cari nilai bagi X. So, ini X. So, sini 6 lah. Kan, bahagi 2 kan. 16 bahagi 6, 2. Okey, so kita gunakan tangent. Tangent ialah tentang bahagi dengan sebelah. Tentang kita ialah X di sini. Sebelah kita ialah 6. So, X, senang je sebenarnya. X per 6 sama dengan 0.75. So, X sama dengan 0.75 darab dengan 6. So, berapa kita dapat jawapan? So, kita akan dapat jawapan X sama dengan 4/5. 4/5. Okey, so seterusnya kita nak pergi kepada soalan mengaplikasi, menguasai. Kalau kita ikutkan, ini ialah soalan TP4. Soalan TP4. Okey, soalan nombor 20. Diberi KLM ialah garis lurus dan cos theta ialah 3/5. Cari nilai tangent theta. So, sini 6, 6. So, panjang dia ialah 12 lah. Panjang tu ialah 12. So, kita tahu cos theta ialah 3/5 yang diberi dalam soalan. Okey, theta ini ialah hypotenuse sebelah. So, S kita ialah sebelah. So, ini ialah sisi yang bertentangan. So, sebelah kita ialah 12. So, 12 per dengan hypotenuse kita ialah panjang JM. So, nilai ini ialah 3/5. Sebab soalan ni kita nak cari nilai tangent theta. Okey. So, kita akan dapat JM sama dengan 20. So, hypotenuse kita dapat 20. So, bolehlah kita mencari tangent. Tangent theta ialah sebelah bahagi dengan. Okey, so kita nak gunakan tangent, kita mesti ada ni JK. So JK tak ada. So sama lagi sekali, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, so JK sama dengan 20 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So kita dapatlah JK sama dengan 16 cm. Okey, tengok berapa orang lagi yang masih alive. Yang masih hidup dalam Telegram. Dah tinggal.
Sangat kurang Satis invited tapi tak ada Sebab tak ada, bila kamu tak letak gambar, memang tak nampak lah. Kamu tak letak video, tak on kamera, tak pasti sama ada kamu online ke tidak. Okey, itulah. Okey, so soalan dia tanya tangent theta Saya tak habis tangent theta Okey. So tangent theta sama dengan T bahagi dengan S tentang bahagi dengan 11. So JK ialah 16. So 16 per 12. So kita permudahkan jadi 4 per 3. Okay, 4 per 3. Okay, seterusnya soalan nombor 21. Diberi tangent X sama dengan 4 per 3. Cari panjang PT dalam sentimeter. Soalan kita nak cari panjang PT. PT ni adalah hipotenus lah bagi segitiga yang besar ni. Okey, segitiga yang kecil ni kita tengok Mula-mula kita ada nilai tangent ialah 4 per 3. Tangent ialah tentang bahagi dengan sebelah. So dalam kes ini tentang dia ialah QS. So QS per dengan 9 sama dengan yang ini. Okey. 4 per 3. So daripada situ kita akan dapat QS sama dengan 12. Okey, so dah dapat QS sama dengan 12. So 12 campur dengan 12, 24. So kita nak cari panjang PT, so kita gunakan teorem Pythagoras. Yang kita nak cari ini ialah hipotenus. So kita akan tambah 24 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Okey. So kita nak cari panjang PT So PT sama dengan 12, 24 So 24 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Tengah ni tambah sebab dia ialah hipotenus. Okey, so kita akan dapat sini ialah punca 625. So kita akan dapat panjang PT ialah sama dengan 25 cm. Okey, kita akan dapat panjang PT ialah 25 cm. Okey, terima kasih kepada semua yang dapat join. Alhamdulillah selesai. Saya harap kamu boleh komen sama ada dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp ataupun personal, komen kepada kelas hari ini. Apa masalah dia? Suara tak jelas. Jelas ke apa? Terima kasih.